Okey, cerita pasal bonus tuan-tuan. Bila kita dapat bonus, bila ada bonus, bonus itu kita boleh withdraw ke bank. Dan withdraw ke bank ini prosesnya panjang kan. Jadi Sibu tidak rekomen tuan-tuan buat kerja itu. Banyak kerja ni tuan-tuan. Dia punya setting ni. Okay, kedua ialah tuan-tuan boleh masukkan bonus itu ke credit wallet. Okay. Jadi ini yang kita rekomen tuan-tuan buat itu. Bonus masukkan ke dalam credit wallet. So bila tuan-tuan masukkan dalam credit wallet, tuan-tuan boleh buat banyak benda. Banyak benda tuan-tuan boleh buat. Okay. Tuan-tuan nak pergi, nak buat maintenance bulanan diri sendiri ataupun downline. Okay. Kita boleh guna credit wallet tu untuk buat maintain diri kita ataupun tim kita. Okay. Jadi tuan-tuan boleh kontra. Kedua, tuan-tuan boleh order barang. Nak order barang guna credit wallet. Okay. Ketiga, tuan-tuan boleh daftar ahli baru guna credit wallet. Keempat, tuan-tuan boleh jual credit wallet. Jual dengan siapa? Dengan Sifugani. Jual credit wallet, bukan withdraw credit wallet tu, bukan withdraw tu. Jual credit wallet. Okay. Guna transfer. Okay, jadi Sifu tidak rekomen tuan-tuan withdraw. Ini tuan-tuan akan hadapi masalah kerana tuan-tuan tidak pandai buat. Dan masalahnya ialah engkau tak pandai buat. Kalau engkau pandai buat, tak apalah engkau withdraw kan. Okay, sebab dia banyak benda engkau kena buat. Jadi kalau engkau ni jenis yang tidak pandai tengok bahasa Inggeris, sebab dia bahasa Inggeris, dan setting itu engkau kena buat sendiri, tak boleh orang lain buatkan. Kerana dia sensitif, sebab dia tuan-tuan punya account bank. Jadi maklumatnya itu sensitif. Orang lain tak boleh buat, engkau kena buat sendiri. Okay. Sifu sekali je. Sifu hanya buat satu kali saja. Withdraw ke bank ni daripada bulan 8 tu, pada bulan 8 tu Sifu buat sekali je. Dan Sifu withdraw tu bukan kerana nak withdraw. Sifu withdraw kerana nak test saja. Sifu nak uji. Kan? Boleh tak withdraw? Jadi Sifu buat withdrawal itu nak uji sama ada boleh kita withdraw ke account bank kita atau tidak. Kan? Memang boleh lah, tapi Sifu nak uji je. Jadi Sifu buatlah. Jadi Sifu buat, dapat withdraw. Sifu dapat withdraw. Okay, tapi kena buat banyak setting. Banyak settingnya tuan-tuan. Dan banyak tuan-tuan punya dokumen tuan-tuan kena upload. Kad pengenalan lah, macam-macam. Kan? Untuk verify tuan-tuan punya account bank. Okay, jadi banyak kerja dia. Okay, jadi kalau semua dah settle, kalau tuan-tuan buat setting semua okey, jadi bila tuan-tuan nak withdraw tu, dia hanya 2 hari masuk dalam account bank. 2 hari masuk account bank. Tapi tuan-tuan kena set dia punya setting. Nak buat setting itu, technical tu. Technical.
Okay, jadi kalau orang-orang yang biasa-biasa tak payah withdraw, pindahkan saja bonus tu pergi ke credit wallet. Tak perlu nak withdraw kecuali kau punya bonus 10,000 ke, 20,000 ke, 30,000 ke, ribu-ribu lah atas 10,000. Kalau bonus kau dah lebih 10,000 ke atas, bolehlah withdraw separuh withdraw, separuh guna. Okay, kalau $100 ke $200 ke, tak payah withdraw. Sebab kita boleh guna banyak benda. Duit tu kita boleh guna banyak benda. Okay. Nak daftar ke orang, nak beli produk, ya. Macam-macam kita boleh buat. Bayar maintain. So not recommended. Tapi kalau sudah, macam mana kalau dah buat? Kalau engkau dah buat, kau kena teruskanlah sampai habis. Okay. Kan? Ada orang dia dah setting duit itu dalam dia punya e-wallet. Okay? So bonus dia dah setting masuk e-wallet. Global e-wallet. Okay, dia tidak setting pergi credit wallet. Kan ada orang buat macam tu kan? Macam si Blondie. Si Blondie Rich. Kan? So, bila dia buat setting pergi ke e-wallet, bermakna kalau dia ada bonus $25, kalau dia ada bonus $25, sistem akan ambil bonus ni, dia akan masukkan di dalam satu website. Okay. Website itu bernama livegoodglobalewallet.com. Kalau engkau tak setting, duit tu dia terapung-apung. Kan dia tidak berpijak di bumi. Dia melayang-layang jadi udara kan. Kalau engkau tak buat setting. Okay? Jadi ada beberapa orang ni, setahu si Buddha ada 2 orang dah. Satu si Blondie, satu si siapa tu? Downline si Romeo. Ada seorang, lupa dah siapa tu. Yang buat begini kan. Okay? Yang tidak habis settingnya. Dia punya setting tak habis. Baru mungkin 10% saja. Settingnya baru 10%. Jadi kalau setting tidak habis, sampai kiamat pun bonus tak masuk dalam account bank. Macam mana boleh masuk account bank? Kau punya setting tak habis. Kau tak buat habis setting itu. Ingat, setting ini engkau seorang je boleh buat. Orang lain tak boleh buat. Engkau satu orang saja boleh buat. Tidak ada orang lain boleh tolong kau. Okay? Engkau kena buat sendiri. Sebab sensitif dia punya maklumat. Maklumatnya semua sensitif kan. Jadi tak boleh orang lain buat. Tidak dibenarkan orang lain buat. Engkau kena buat sendiri. Okay? Jadi supaya engkau tidak in trouble, tak payahlah withdraw. Kan? Tak payah withdraw lah. Bonus bukan banyak pun. Tak withdraw. Okay? Guna saja dalam credit wallet. Now, secara apa nama ni? Saya pun nak tunjukkan tuan-tuan saja what really happen kalau tuan-tuan nak withdraw ke bank. Okay? So dia hanya bila tuan-tuan ada bonus. Kalau tak ada bonus, tak ada lah. Dan sistem tidak ambil tuan-tuan punya duit itu masuk dalam sini, dalam global e-wallet. Tapi kalau engkau dah ada setting, duit masuk dalam global e-wallet, lepas tu engkau dapat bonus $25 ke atas, secara automatik sistem akan ambil. Okay? Sebab engkau yang setting macam tu kan. So sistem akan ambil lah kalau engkau tak pindahkan ke credit wallet. Okay?
So dia akan masukkan di mana tu? Dia masukkan di dalam satu sistem website. Okay? Dalam sistem website itu dipanggil ini. livegoodglobal.ewallet.com. Itu. livegoodglobal.ewallet.com. Itu website-nya. Okay, website untuk kita buat setting supaya bonus masuk dalam account bank. Okay. Kena buat setting. Kena buat setting sebab sistem tidak tahu kau punya account bank apa. Apa account bank kau? Kan, bank apa kau pakai? Jadi kau kena bagi tahu sistem lah. Kena bagi tahu sistem. So itu dipanggil settingnya. Now, jadi bila syarikat ambil tuan-tuan punya duit masuk dalam global e-wallet ni, dia akan email tuan-tuan. Dia akan email. Sistem akan email. Jadi engkau akan dapat message ataupun email message dalam email engkau tu. Kan? Jadi siapa yang buat setting macam tu, sistem akan hantar email. Jadi tengoklah email engkau tu. Tengok email, di sana dia akan bagi tahu website ini. Dalam email tu, dia bagi tahu ni, ini website yang kau kena buka. Okay, dan engkau kena login. Kau kena login. Guna engkau punya member ID. Guna engkau punya password. Okay. So kau kena login kat sini. Lepas login kau kena set kau punya maklumat account bank, dokumen. Jadi ini dalamnya ni, bila tuan-tuan login macam inilah. Ini butang nak withdraw. Kalau kau dah buat setting semua, kau tekan butang ni nak withdraw. Sebelum tu kau kena setting dulu kau punya account. Okay, masukkan nombor account, kau kena bagi dokumen kau punya IC kan. So setting ini, setting ni, butang setting ni. Okay, kena tekan tu, isi maklumat, upload dokumen. Ni upload dokumen ni, dokumen diperlukan kad pengenalan, depan belakang. Okay, bank punya statement. Semua kau kena upload. Okay. Dah settle semua tu, barulah engkau boleh tekan butang tadi, butang yang dipanggil butang withdraw. Okay. Jadi si ibu dah pernah withdraw ni. Ini commission payout, ini payout. Jadi sistem tarik si ibu punya bonus. Sisa ambil bonus ibu tu, dimasukkan dalam sini 114. Ya. Jadi sign up fee ditolak $1. Monthly maintenance fee ditolak $1.50. Jadi sibu withdraw. Ya. 111. Ini yang tinggal ni 1111.50. Okay, yang tinggal ni. Jadi sibu withdraw tu. Berjaya lah, sebab berjaya withdraw lah. Okay. Jadi kena buat setting ni. Jadi kalau engkau tak buat setting ni, sampai kiamat lah bonus engkau tak masuk account bank. Sampai kiamat tak masuk account bank. Jadi engkau kena setting. Settingnya di sini. livegoodglobal.ewallet.com. Tuan-tuan tengok je. Tengok saja dalam email engkau tu. Dia ada bagi tahu tu. Okay. Jadi inilah caranya engkau nak withdraw. Okay, yang mana Sibu tidak rekomen. Sibu tidak rekomen tuan-tuan buat benda ini. Okay. Kecuali bonus engkau dah lebih 10,000. Okey lah kan. Separuh engkau withdraw, separuh engkau guna untuk kita buat transaksi dalam
dalam kita punya network. Okey, faham Jadi siapa yang dah withdraw, siapa yang buat setting, dia punya setting dia tidak pergi ke credit wallet, bila engkau ada duit, dia pergi sinilah. Okey, tapi tidak masuk account bank kau selagi engkau tidak setting dia. Selagi engkau tidak setting di sini, duit itu dia berada di sini saja. Dia tak masuk account bank sebab engkau tak withdraw. Ada butang withdraw yang kau kena tekan tu. Okey. Macam tu. Okey, ada soalan pasal ni. Sebab ni ada 2 orang dah macam ni kan. Senario gini kan. Okey, jadi kalau dah buat tu macam mana? Kena buat setting lah. Kena buat setting lah. Kena habiskan setting tu. Okey. Kena habiskan setting tu. Dia tak boleh tarik balik pergi sistem Live Good. Tak boleh sebab kau dah masuk situ dah. Okay, dah masuk situ dah. Dia tak boleh tarik balik. Rasanya begitulah. Kan. Okay. Kalau ada masalah, masa setting kau ada masalah, boleh tanya Sifu atau tuan-tuan boleh tanya support group. Support group email tu. Tuan-tuan email di bahagian support ya. Boleh juga tuan-tuan tanya Sifu lah. Tapi buatlah, tuan-tuan kena buat. Sifu tak boleh buat. Okay. Ajar mungkin boleh lah. Ajar boleh. Tapi Sifu tak boleh buatkan tuan-tuan. Okay. Sebab dia yang diperlukan engkau punya sensitive document. Selepas ini tuan-tuan setting jangan pergi withdraw. Jangan di e-wallet. Tuan-tuan kena setting supaya dia pergi ke credit wallet. Yang Sifu dah ajar kan, banyak kali Sifu ajar dah. Okay. Pastikan dia pergi credit wallet supaya tidak dia masuk situ. Tidak hilang duit tu, tapi engkau kena setting habislah. Settingnya kena habislah. Upload engkau punya dokumen-dokumen tu. IC engkau apa semua bank kau punya bank statement kena upload. Okay, jelas macam itulah. Okay, next time ajar tuan-tuan punya team jangan withdraw, jangan biarkan dia pergi situ. Kena pergi credit wallet. Okay, semua orang kena buat pergi credit wallet. Starting tomorrow. Ini starting tomorrow. Hari ini tidak kan. Hari ini sebab sebelum belum maklumkan lagi. But starting tomorrow. Bermula esok. Okay. Bermula esok untuk tim Sifu. Okay, Sifu beritahu tuan-tuan tim lain tim pesaing kita di Malaysia ni kan. Dia punya package harga 290. Dia punya harga tu tim Live Good tapi bukan tim Sifu lah. Package dia tu harga 290. Kalau nak daftar 290. Bukan macam kita kan. 290 tu. Now tim kita sampai hari ini Sifu kata 250. 250. Tapi Sifu dah bagi warning dah. Beberapa hari lepas Sifu akan naikkan dia punya harga itu kerana kita punya mata wang US sudah naik. Kalau sebelum ni $4.60 begitu kan, 60 tidak sampai pun 7%. 46 something. Tapi sekarang ni dah $4.82. $4.82 dia punya pertukaran tu. $4.82. Jadi tidak boleh lagi dah guna harga 250. Tidak boleh guna harga 250. Tapi tidaklah sampai 290. Macam tim lain 290 kan. Jadi Sifu starting tomorrow, Sifu dah kira ni, kalau package yang kita bayar package bulan pertama itu, dia punya pecahan ialah seperti ini. So Live Good
dia akan terima 49.95. Okay, Livegood akan terima 49.95. Transaksi kripto bila kita masuk dalam sistem Livegood itu, bila kita bayar guna kripto itu ada fee yang dikenakan. Okay, ada fee yang dikenakan oleh kripto lah. Sebab kita guna dia punya sistem payment kripto. Jadi kita kena bayar pada kripto itu $1. Okay, $1. Lepas tu, kalau kita nak ada duit dalam kripto, kita kena beli kripto. Okay. Now, satu transaksi kripto bayarannya ialah $2. Satu transaksi $2. Jadi sini Sibu letak $1 sebab apa? Kadang-kadang kita terus beli dua. Kita beli $100. Okay. Kita beli $100 jadi boleh guna dua kali. Jadi kita bagi dua lah. $2 itu bagi dua jadi $1 lah. $1. Okay. Upah kiin $1. Upah kiin $1. Okay. Totalnya $52.95. Itu dia punya total kalau kita guna kripto. Okay, $52.95 termasuk upah-upah dia tu. Jadi kalau kita convert ke RM, dia ialah 22.55 22 sen. So kita buang sen tu, jadi kita akan ambil cuma 255. Okay. Kita akan ambil 255 saja, 22 sen tu kita buang. So starting tomorrow. Sampai bila kita tidak tahu. Dia ikut ini, tuan-tuan. Dia bergantung kepada ini, angka ini. Tukaran itu. Jangan dia naik. Kalau naik kita kena naik juga, kan? Kalau dia naik, kita kena naik juga. Tapi kalau dia turun, alhamdulillah, kita boleh turunkan. Okay? Kalau ini turun, kita boleh turunkan package itu. Kita boleh turunkan package itu. Jadi dia bergantung. Ini bukan fix, tidak fix. Okay? Ini bergantung pada pertukaran mata wang itu. Jadi ini yang Sibu dah bayar beginilah. For $4.82. $1 tu bersama dengan $4.82. Bila Sibu beli kripto. Okay, dia punya harga tu. Alright. Jadi kalau yang bulan pertama tu nah. Nah, package setahun tidak apa. So kita yang Sibu bagi tahu 700 itu boleh pakai. Okay, boleh pakai. Maintain. Now maintain ini bila kita kira, okay, syarikat ambil 995, kripto punya transaksi $1, yuran beli kripto itu 30 sen. 30 sen. Yuran beli kripto itu 30 sen. Upah kiin $1, totalnya 12.25. 12.25 sen. Bila kita convert pergi RM, 59.05. 59.05. Okay. So bermula esok bukan lagi 55, bukan lagi 55. Okay. Starting besok, hari ini masih. Hari ini banyak orang apa maintain kan. 55, Sibu terima 55 hari ini kan. But starting tomorrow Sibu tidak terima 55. Okay, Sibu terima 59. 59. Okay, 59. Okay. Starting tomorrow. Nah, kalau upgrade Sibu kata 500. Okay, kita kira 501, tak apalah. Kita masih sama kan? 500. Okay.
Upgrade maksudnya tuan-tuan dah bayar bulanan, lepas tu tuan-tuan nak bayar tahunan. Itu dipanggil upgrade. Okay. So 500. Tidak ada perubahan. Ini sama. Okay. Jadi yang ada perubahan ialah dua ni. Package bulan pertama 250 jadi 255. Okay. Maintain jadi daripada 55 jadi 59. Tambah RM4. Okay, tambah RM4. Yang lain sama. Now, siapa yang ada credit wallet? Dengar betul-betul. Dengar betul-betul apa saya kata ni. Siapa yang ada credit wallet? Tuan-tuan gunalah credit wallet tuan-tuan itu. Okay. Sebab credit wallet ini lebih, tuan-tuan boleh jimat duit berbanding guna kripto. Sebab credit wallet tidak ada charge. Dia tidak ada charge transaksi. Tidak ada. Ya, tidak ada. Okay. Jadi boleh jimat duit. Jadi siapa ada credit wallet, sebab itu saya kata jangan withdraw. Jangan withdraw bonus. Kerana kita nak guna dia untuk transaksi ni kan. Untuk transaksi ni. Okay. Jadi siapa ada credit wallet, gunalah untuk tuan-tuan buat apa-apa punya transaksi. Tuan-tuan nak data ke orang baru, tuan-tuan nak buat maintain. Kita boleh maintain kan tim bawah kita tu guna credit wallet kita. Boleh. Dan bagusnya kita boleh maintain advance. Kan? Aku nak maintain sekali 4 bulan. Boleh tak? Boleh. Guna credit wallet. Guna credit wallet boleh. Kripto tak boleh. Kripto hanya bulan semasa saja. Okay? Itu. Sebab itu credit wallet ni dia laku, laris. Tak payah nak withdraw kan. Okay. Dan tuan-tuan buat sendirilah, jangan suruh orang buat. Buat sendiri. Okay, siapa suruh orang lain buatkan? Okay, ini peraturan dalam tim Sifu ni. Siapa yang suruh orang lain buatkan? Sama ada maintain ke apa-apalah. Menggunakan credit walletnya itu. Okay, upah key in adalah $1. Upah key in adalah $1. Okay, Contoh engkau downline si Jailan. Engkau downline si Jailan. Jalan upline engkau. Okay. Jadi engkau malas, engkau ada credit wallet. Ada credit wallet engkau kan, tapi engkau malas nak buat kerja. Jadi engkau kata, Jalan, aku ada credit wallet dalam aku punya sistem. Tolong guna credit wallet aku untuk daftarkan ahli baru bawah aku. Kan itu kerja kan. Kerja tu. Konakin kan. Atau Jalan, boleh tak engkau tolong guna credit wallet aku untuk maintainkan aku. Aku nak maintain. Guna credit wallet aku. Tolong buatkan. Kalau engkau kata macam tu, si Jalan ada hak untuk charge engkau $1. Sebab guna tenaga dia. Guna masa dia, guna tenaga dia. Kan? Jadi kalau engkau tak nak dipotong $1 daripada engkau punya credit wallet, buat sendiri. Okay, buat sendiri ya. Kan? Ini masa orang tuan-tuan guna kan. Okay, ini peraturan dalam tim Sifu. Okay, siapa ada credit wallet, dia tak mau buat kerja dia suruh orang lain yang buatkan, dia kena charge $1 per transaksi. Per transaksi. Contoh, kalau dia ada 5 orang. Dia ada 5 orang, dia nak nak maintain 5 orang. Tapi dia tak buat. Dia suruh orang lain buatkan. Jadi 5 orang tu $5. Satu orang $1. Satu orang $1. So itu peraturan dia. Jadi
Sebab Sifu pun tak ada masa nak buat ni tuan-tuan. Sifu tak ada masa nak buat ni. Jadi engkau minta tolong kau punya, kalau kau tak pandai buat, belajar. Tak pandai buat, belajarlah. Sifu dah buat kat akademi. Sifu dah buat kat akademi, Sifu buatkan video-video, Sifu dah buatkan PDF file, kan? Jadi tidak ada alasan untuk kata tidak pandai buat. Okay? Tidak pandai buat, belajar. Okay? Gunalah engkau punya credit wallet, buat sendirilah. Kan? Sifu pun tak ada masa nak buatkan semua orang. Penat Sifu. Okay, penat. Jadi belajar, buat sendiri. Okay? Satu hari nanti bila dia terlampau ramai orang yang tak pandai buat ni, jadi Sifu akan lantik satu orang. Okay? Jadi tuan-tuan boleh guna dia, tapi kena bayar $1. Okay? Semua benda ni. Sebab itulah Sifu ada upah kin ni. Upah kin ini nanti diberikan kepada orang yang kerjanya tukang kin. Kan? Kerja tukang kin. Jadi kalau tuan-tuan suruh Sifu kata Sifu akan delegasikan kerja itu kepada orang lain. Okay? Nanti Sifu akan cari orang yang boleh buat kerja itu. Sifu akan train dia, ajar dia buat kripto dan dia buat. Sifu tak nak buat, penat. Sifu penat. Okay? Banyak kerja Sifu nak buat ni. Alright, so ini peraturan dia starting tomorrow, esok. Bermula esok, kan? Bermula esok, ini caranya, ini dia punya harganya untuk setiap transaksi itu. Okay? Jadi mudah-mudahan tuan-tuan belajar buat sendiri. Belajar buat sendiri. Dan belajarlah buat kripto. Kan? Sifu dah beritahu banyak kali kan? Belajarlah buat kripto untuk engkau bantu tim engkau tu kan. Jangan semua ke Sifu, pening Sifu. Okay, pening Sifu. Alright, so Sifu nakkan ramai orang pandai guna kripto. Now, Indonesia. Okay. Kalau Malaysia Sifu boleh bantu, kan? Sifu boleh bantu. Tapi kalau Indonesia Sifu tidak boleh bantu. Sifu tidak boleh bantu bayaran untuk Indonesia. Kenapa? Kerana Sifu tidak ada bank account Indonesia. Sifu tidak ada bank account Indonesia. Jadi kalau orang Indonesia dia nak bank in ke Sifu macam mana? Kan? Bolehlah guna wire transfer apa tu, tapi dia punya charge mahal. Charge-nya mahal. Indonesia nak transfer ke account bank Sifu di Malaysia, dia punya charge terlalu mahal. Okay? Jadi tidak sesuai begitu. Jadi Sifu nakkan ada satu orang di Indonesia yang kerjanya tukang kin. Macam mana yang Sifu nak buat di Malaysia ni kan. So sama juga di Indonesia Sifu nak cari satu orang tugasnya tukang key in. Jadi dia ada upah kan. Banyak mana pun dia key in, dia happy lah sebab ada upah dia kan. Ada upah dia. Sama di Malaysia pun Sifu nak buat macam tu, di Indonesia pun Sifu nak buat macam tu. Okay, supaya orang Indonesia dia boleh transfer duit dia kepada orang itu account bank Indonesia. Kan, jadi bank Indonesia ke bank Indonesia kan. Jadi tidak ada charge. Tidak ada charge. Okay. Transfer duit antara bank tu kan. Itu. Okay, jadi sekarang ni yang Sifu tengok ialah si Effendi. Si Effendi anak kepada Zulsyafar. Okay, anak Zulsyafar tu dia dah pandai buat guna bayaran kripto. Dia dah pandai buat dah. Ya. Jadi Sifu belum cerita dengan dia lagi. Ya. Tapi cadangan Sifu begitulah. Sebab dia dah buat beberapa orang tim si Muassis kan. Okay. So jadi Sifu tahu dia boleh buat. Jadi cumanya Sifu nak bincang dengan dia, kena set macam ini. Kena set macam inilah, tapi dalam rupiah. Rupiah.
Jadi kita tahu, okey, berapa rupiah untuk package bulan pertama, berapa rupiah untuk package setahun, berapa rupiah untuk maintain, berapa rupiah untuk upgrade. Itu. Jadi kita kena ada fix macam ni, kan. Selagi tukaran itu tidak naik daripada inilah. Okey. Itu. Jadi supaya tim Indonesia laju, kan. Jadi ini antara hambatan dia dari segi gerakan itu ialah pembayaran. Okay, sebab apa tidak ramai orang yang ada kredit card, tidak ramai orang ada debit card, kan. Jadi golongan yang tidak ada debit card, kredit card ni, bila dia nak buat bayaran tu dia tersangkut, kan. Nak bayar macam mana ni? Tak ada debit card, tak ada kredit card, kan. Kripto tak pandai. Jadi caranya ialah bank in kepada orang yang ada kripto yang boleh tolong bayarkan guna kripto. Itu caranya. Macam-macam tuan-tuan buat dengan Sivu lah. Okay. Jadi itu yang kita nak buat di Indonesia. Harap-harap FND setuju. Dan benda tu kita boleh lakukan di Indonesia. Ada lagi soalan? Jailan ada nak tanya soalan? Boleh jawab soalan yang ditanya dalam WhatsApp. Okey, faham sudah Sifu. Thank you. Okey, yang lain ada soalan tak? Kalau ada soalan tuan-tuan segan nak tanya, WhatsApp dengan Sifu je lah. Secara personal, secara personal. Alright, next Sifu nak cerita pasal apa lagi? Sifu nak cerita pasal selebriti. Selebriti. Okay. Ya, salah satunya ialah kalau tuan-tuan boleh berganding bahu dengan selebriti, kan. Selebriti ke ataupun apa tu, orang-orang yang berpengaruh lah, tuan-tuan. Orang-orang yang influencer. Influencer. Tuan-tuan tengok dalam Facebook ke mana ke golongan influencer tu, kan. Kan banyak di Facebook, kan. Jadi kalau tuan-tuan nampak ada influencer atau orang yang selebriti sama ada di Facebook atau di YouTube atau di Instagram, kan, atau di TikTok, di sosial media lah. Sosial media lah, kan. Tengok orang-orang yang ada jutaan pengikut. Tuan tengok, berjuta pengikut dia. Itu selebriti lah, itu influencer lah itu. Kalau tak selebriti pun influencer lah, kan. Ada pengikut, kan, ramai pengikut, kan. Ada ramai, tuan-tuan, ramai, kan. Tuan-tuan boleh target Malaysia, boleh target Indonesia. Malaysia, Indonesia, kan. Selebriti Indonesia ramai, kan. Ramai. Jadi target ada orang tu. Target orang. Supaya dia minat untuk buat bisnes live good itu. Okay. Jadi tuan-tuan kena cari point. Tuan-tuan kena cari point. Jangan terus sembang. Jangan terus sembang, tuan-tuan. Kena buat persediaan. Apa aku nak cakap ni, kan? Aku nak cakap dengan apa benda aku nak cakap dengan dia? Apa point aku nak cakap dengan dia di Sianu ni? Kata nama dia, nak ambil nama sajalah, kan. Kata nama dia Aziza, kan. Katalah Aziza ni influencer, kan. Jadi aku nak cakap dengan Aziza apa point dia? Kena list down. 1, 2, 3, kena ada, tuan-tuan. Kan? Jadi poin-poin ni kau kena perhalusi. Perhalusi maksudnya apa? Tuan-tuan kena cari ayat-ayat, perkataan-perkataan, kan? Perkataan-perkataan yang power, okay, untuk setiap poin inilah. Supaya dia tertarik dengan live good itu. Ingat, tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat satu orang selebriti atau influencer, tuan-tuan
dapat ribuan orang tu. Satu orang tu dia mewakili ribuan orang tu. Influencer kan ratus ribu pengikut dia kan. Okay. Jadi ini rasa Sifu belum dikacau market ni. Market ini belum dikacau ni kan. Belum dikacau ni. Dia masih darah ni. Dia punya market ni masih darah lagi. Okay. Tidak dikacau lagi ni tuan. Jadi engkau cubalah kan. Ada ramai ni influencer. Tugas engkau bersembang dengan dia. Engkau mesti nampak smart, mesti nampak bijaksana, mesti nampak kan orang yang boleh dia trust kan. How? Engkau fikirlah. Engkau fikirlah sendiri kan. How to be attractive. Macam mana boleh nampak menarik dengan orang-orang seperti ini. Okay? Kena berfikirlah, kena be kreatif lah. So ini tugasan ni tuan. Tugasan untuk menawan hati influencer di social media. Okay, hopefully you can do. Kalau tuan-tuan perlukan pertolongan Sifu, boleh, tapi dalam bentuk Zoom meeting. Kan, kalau nak minta tolong Sifu bantu, boleh. Tapi dalam bentuk Zoom meeting. Ini saja Sifu boleh bantu. Zoom meeting, set the appointment. Engkau kena set appointment dia, masa dia tidak boleh malam, petang. Malam Sifu buat ini. Jadi kalau nak buat Zoom meeting sebelah petang. Petang boleh. Tapi kena beritahu 2 hari lebih awal. Sekurang-kurangnya awal 2 hari. Jangan kata besok. Besok tak mau. Sekurang-kurangnya 2 hari. Okay, sebelah petang. Bukan pagi. Sifu petang je. Petang saja. Malam tak boleh, pagi pun tak boleh. Petang saja. But advance not less than 2 days. Okay. 3 days, 4 days lebih bagus. Boleh, Sifu boleh bantu. Tapi dalam bentuk Zoom meeting lah. Jadi kalau selebriti itu, dia seorang, engkau seorang, campur Sifu seorang, 3 orang lah kita. Dan 3 orang lah kita berzoom. Okay. Tentuan sebagai bridge. You become the bridge. You become the bridge. A, B, C, strategi. So you become the bridge, jambatan. Sifu sebagai advisor. Ini engkau punya customer. ABC lah tu. Ini dipanggil ABC strategi. Engkau tak pandai nak explain. Engkau buat appointment je. Engkau sebagai bridge, penghubung. Jadi Sifu sebagai advisor. Sifu yang bercakap, engkau connectkan dengan customer ni. Macam itulah tuan. Bekerjasama kan. Kerjasama semalam punya topik tu kan. Okay, jadi tidak ada alasan. Engkau tak pandai cakap, engkau buat appointment lah. Siapa yang cakap kan? Okay. Sama lah macam Sifu bagi tahu tempoh hari, engkau cari organisasi. Cari organisasi. Yang bagusnya yang ada keusahawanan punya organisasi. Macam Tekun tu kan. Macam Tekun, macam AIM. Macam WI. WI ni Women Institute. Women Institute. Ini satu dunia ni tuan. WI ni satu dunia, organisasi satu dunia. Okay? Boleh ni. Macam ni. Banyak lagi pertubuhan kan yang berbentuk keusahawanan. Pertubuhan Usahawan Bumi Putra Sabah kan. Pertubuhan Usahawan Wanita Sabah. Macam-macam ada kan. Macam-macam ada organisasi kan.
Pergilah approach. Pergilah jumpa, kan? Sembang-sembang dulu. Lepas tu buat secara formal. Sembang-sembang dulu. Sembang-sembang, jumpa pengurusi dia ke, jumpa dia punya setiausaha ke, lepas tu kita nak jadikan formal lah. Okey, formal tulis surat. Jadi minta dia punya maklumat untuk tulis surat, kan. Kita nak buat presentation kepada organisasi wanita Sabah, kan. Okey, buat di KK dululah. Dah KK pusinglah satu Sabah, kan. Buat di Sendakan, buat di Tawau, kan. Okey, macam itulah. Buat secara formal. Tapi mula-mula tu jumpa dulu, kan. Sembang-sembang dulu. Okey. Ini peluang ni, tuan-tuan. Kalau engkau dapat satu organisasi tu ribuan orang dalam tu, kan? Beribu orang tu. Okey. Jadi kita dapat bantu ribuan orang. Kita dapat bantu ribuan orang tu yang memerlukan rezeki. Sebab kita ada benda yang kita boleh bagi, kan, kepada berjuta manusia. Kita ada benda nak bagi ni. Jadi siapa nak sambut? Siapa nak sambut? Yang sambut inilah organisasi inilah, tuan-tuan. Mereka lah nak sambut tu. Cuma dia tak tahu, kan. Dia tak tahu pasal Live ni, dia tak tahu, kan. Mungkin dia been looking this kind of opportunity, kan. Kami nak cari opportunity yang boleh buat global, business global, kan. Kosnya murah saja, RM55 sebulan. Wah, bagusnya Live ni, kan. Sesuai untuk kami lah, kan. RM55 sebulan je. But kami boleh berniaga satu dunia, kan. Daripada Telupit boleh, daripada Pekan Kecil boleh, kan. Okay, so ini opportunity yang kita boleh bagi kepada mereka ni. Cuma mereka tidak tahu, kan. Jadi kena bagi tahu siapa ketua dia. Jangan pergi di Pekan tu, pergi di kota dia. Dia punya headquarters lah, dia punya HQ lah. Engkau pergi Cawangan buat apa? Cawangan tu bukan dia ada power, kan. Yang power tu di HQ, di Kota Kinabalu tu. Pejabat di Kota Kinabalu tu dia punya HQ dia, kan. Untuk Sabah lah, contoh. Kalau engkau di KL, engkau cari di KL, HQ di KL, kan. Pergi jumpa Datin mana ke, ketua dia tu, kan. Datin, kami nak introduce ni opportunity ni, kan. Kalau Datin setuju, kami round lah satu Malaysia lah, kan. Kami round satu Malaysia lah, Datin. Untuk Datin lah. Untuk Datin lah kami round. Datin cuma set saja dia punya event tu. Kami datang. Datin set event, kan, atur dengan setiap cawangan di setiap negeri. Kami datang bagi penerangan. Semua nanti kita susun di bawah Datin lah, kan. Datin kepala dia, kan. Ini cawangan setiap negeri, kan. Ada berapa? 11 negeri. Okay. Semua direct dengan Datin, oi, kan. Datin sampai mati pun tak habis makan ni, Datin. Anak-anak boleh makan rezeki ni, kan. Sementara Datin masih berkuasa. Ada jawatan, kan. Gunalah. Bukan salah guna, ni bagus membantu tuan-tuan punya, Datin punya organisasi, kan. Ni tuan-tuan, ambil organisasi, banyak organisasi. Terlalu banyak organisasi, kan. Tak habis makan tu. Cuma be prepared lah. Tuan-tuan kena be prepared. Nak jumpa jangan jumpa kosong. Kalau nak jumpa, jangan jumpa kosong, kena bersedia dengan maklumat semua tu, kan. Ada tahu dah, dia tanya ni, ada jawapan dia semua. Dan macam mana nak bagi dia meleleh alio dia. Kan? Macam mana nak jadikan Datin tu meleleh alio dia, kan.
Jadi kena pandailah cari idea-idea, point-point yang dia tidak akan tolak. Sebelum orang lain masuk. Sebelum tim lain masuk kan. So, organisasi selebriti influencer. Ini cara memukat dipanggil. Ini bisnes memukat, bukan memancing nih. Kalau tuan-tuan berbual seorang-seorang, itu memancing. Tapi kalau tuan-tuan jumpa organisasi, itu memukat namanya. Pukat harimau tu. Kan? Sekali dapat ribuan orang. Okay, jadi tidak membazir masa, tidak membuang masa, tidak membuang tenaga. Kan? Sekali banyak dapat. Kita cerita motivasi sikit. Kuatkan jiwa ni kan. Kita nak kuatkan jiwa kita. Okay. Sukses, kejayaan kita. Antara faktor kejayaan kita ialah kita kena fokus. Fokus maksudnya your energy. Your energy, your time, your money, wang, tenaga, masa, wang. Okay. Engkau kena curahkan ini. Curahkan dalam pembinaan network. Untuk sampai engkau jadi diamond. Untuk engkau sampai jadi diamond ni, jangan buat bisnes lain. Terutama yang networking lah. networking. Jangan buat bisnes lain. Jangan buat 2 bisnes, 3 bisnes, 4 bisnes. Kan? Focus one only. Satu saja live good lah kan. Satu saja tu live good lah. Walaupun dalam live good tidak larang. Syarikat kita tidak melarang tuan nak buat 2-3 company, tak kisah. Ben Zielinski tak kisah, dia kata engkau buat berapa banyak pun tak kisah. Janji engkau buatlah kan. Okay, but saranan Sifu ialah you have to focus. Okay, fokus sampai engkau jadi diamond. Bila engkau dah jadi diamond, engkau boleh buat bisnes lain tapi jangan networking. Engkau nak buat hartanah ke? Aku nak buat hartanah lah. Boleh, tak ada masalah, boleh. Bagus lagi, bagus tu. Engkau jadi diamond, engkau punya income dah over 40,000. Nanti akan naik pergi 100,000. Weh, duit ni aku nak buat apa ni kan? Jadi engkau kena buat bisnes lain supaya boleh guna duit ni. Duit bonus ni boleh digunakan untuk tuan-tuan mencipta aset. Okay, mencipta aset. So, live good account tuan. Live good account sebenarnya aset. Okay, kerana aset itu sesuatu yang memberikan kita cash flow. Aset ialah sesuatu yang kita miliki, yang mengeluarkan cash flow. Duit lah, duit tunai. Bonus tu cash flow lah tuan. Bonus dalam live good itu kan, itu cash flow lah tu. Jadi dalam live good ada account. Account itu ada bonus. Bonus itu menjadikan dia aset. Menjadikan account kita itu aset. Okay, jadi account dalam live good, tuan-tuan boleh miliki banyak. Boleh 1 account, boleh 2 account, boleh 3 account, boleh 4 account. Boleh banyak account. Itu sebab itu bila Sifu jadi diamond, Sifu akan buka lebih 100 account. Lebih 100 account. Milik Sifu. Okay? Milik Sifu. Kerana Sifu kan masuk 3 account di bawah jet. Setiap jet tu Sifu masuk 3 account. Jadi Sifu ada ratusan account. Bila dah capai diamond tu. Jadi semua itu aset.
Every account adalah aset. Jadi Sifu akan ada 200 lebih aset dalam live good. Itu salah satu sebab kenapa Sifu buat jet tu. Sebab Sifu nak banyak aset dalam live good. Sambil-sambil bantu orang. Bantu kita punya downline. Dengan kita menjadi downline. Jet itu ialah cara Sifu bantu tim Sifu. Kan itu tujuan antara tujuan dia. Jet. Cara Sifu bantu tim Sifu dengan cara Sifu jadi downline kepada downline Sifu. Nah, jadi Sifu akaun pertama Sifu di atas sebagai upline. Jadi Sifu ada akaun pertama di atas tu kan. Ini Sifu Gani. Jadi Sifu ada puluhan downline di sini. Level 1 dah ada lebih 20. Jadi level 2, level 3 ni kan downline semua. Sifu punya downline ni kan. Jadi ada di sini ini adalah ahli jet kan. Different jalur. Jadi Sifu setiap ahli jet ni Sifu akan masuk 3 akaun. Jadi Sifu membantu orang ini, downline Sifu ni, dengan Sifu jadi downline kepada dia. Itu maksud Sifu. Sifu jadi downline kepada downline. Kan? Bila lagi Sifu Gani masuk jadi downline aku kan. Sifu Gani je jadi upline. Kan? Sekali skala Sifu Gani jadi downline lah kan. Itulah tujuan jet. Jadi Sifu jadi downline kepada engkau. Jadi siapa ahli jet, Sifu akan masuk 3 akaun bawah dia. Jadi Sifu jadi downline dia. Itulah caranya tuan-tuan nak jadi upline Sifu kan. Engkau upline aku, Sifu Gani downline. Boleh, engkau kena jadi ahli jet lah. Engkau jadi ahli jet, engkau upline Sifu downline. Bukan 1 akaun, 3 akaun. Ini kerjasama ni. Ini patutnya topik semalam ni. Topik semalam kan kerjasama kan. Ini kerjasama ni. Jet ialah kerjasama. Jet ini ialah kerjasama antara Sifu dengan downline Sifu. Macam mana aku boleh bantu engkau? Dengan aku jadi downline engkau, direct downline engkau. Berapa banyak engkau boleh dapat? Engkau dapat 50%. Ikut marketing plan lah. Engkau dapat 50% matching bonus daripada 3 akaun Sifu. Kalau akaun Sifu dapat 1,000, engkau dapat 500 oi. Kan? Tapi kalau 3 akaun, setiap 3 akaun ni engkau dapat 50%. Seronok engkau kan? Sepatutnya Sifu lah dapat tu kan. Tapi Sifu dah bagi peluang untuk engkau jadi upline. Sifu boleh saja buat macam ni. Kalau tidak ada jet, kalau Sifu tidak ada jet, jadi bermakna Sifu akan buat 100 akaun di bawah ni. Ini semua Sifu punya akaun. Sifu Gani 1 sampai Sifu Gani 100 ke 200 ke. Semua di bawah Sifu Gani. Kalau tidak ada jet. Jadi Sifu makan 50% semua akaun Sifu ni. Boleh saja Sifu buat macam ni kan. Tapi Sifu saja yang untung. Downline Sifu tak untung kan. Jadi apa yang Sifu buat jet supaya akaun-akaun ini Sifu boleh letak di bawah orang yang jadi ahli jet. Jadi Sifu akan masuk 3. Setiap orang Sifu masuk 3 akaun. Jadi bagi-bagilah. Kan? Contoh Sifu pergi Jakarta dapat orang letak di sini. Jadi orang ni dapat. Kan siapa? Si Hamidi ke siapa? Sifu pergi ke Makassar, Sifu letak di sini. Orang ni dapat, ahli jet ni dapat kerana Sifu di bawah dia kan. Sifu pergi Moskow, pergi Rusia, pergi ke Amerika, pergi ke Australia. Sifu sponsor orang, Sifu akan letak di bawah akaun Sifu yang berada di bawah jet tu.
Jadi win-win lah. Win-win lah. Kan? Win-win lah. Aku dapat juga, bukan aku tak dapat. Tapi engkau dapat banyak daripada Sifu lah. Sebab apa? Engkau di atas. Okay? Engkau di atas. Now, daripada engkau ada RM1,000. Engkau ada RM1,000. Engkau pergi New York. Kan? Pergi New York habis dah. Habis dah RM1,000 ni. Terbang saja. Kan? Terbang one way ticket ya. One way ticket. One way ticket to New York. Habis duit ni dah. Balik, tak boleh balik kau. Engkau stay dekat New York. Kan? Kena jual kau di New York. Kan? Okay? Daripada engkau guna duit ni sendiri, lebih baik engkau jadi ahli jet. Okay? Sementara kerusi, sementara lot ada berapa lagi? 16 kali 15 lagi ni. Yang masih kosong ni. 15 lot lagi yang masih kosong. Sementara ni masih ada ni. Bagus engkau guna RM1,000 engkau ni jadi ahli jet. Bayar sekali, semua hidup sekali je. Tapi kerja yang engkau dapat tu tidak pandai habis. Engkau akan dapat kerja Sifu tu tidak pandai habis masanya. Bertahun-tahun. Okay? Bertahun-tahun. Jadi engkau punya RM1,000 itu, bila engkau jadi ahli jet, RM1,000 ni macam engkau dapat RM100,000. Macam tuan-tuan. Okay? Sebab apa? Dalam jet ini, Sifu akan guna tabung diamond. Sebab tu Sifu kata kena tunggu jadi diamond. Tabung diamond ini akan digunakan sampai bila-bila, tuan-tuan. Okay, sampai bila-bila. Jadi, setiap bulan kata ada 40,000. Dan ini akan meningkat. Setiap bulan ada 40,000, akan naik ke 50,000. Duit ini akan digunakan untuk aktiviti. Untuk aktiviti marketing. Team jet. Sifu akan guna duit tu. Jadi ini boleh terkumpul bertahun-tahun ni, berjuta ni tuan. Duit ini berjuta ni untuk marketing. Tidak pandai habis. Setiap bulan ada saja. Kan? Kalau engkau sendiri guna RM1,000 ni habis kejap je. Satu hari boleh habis. Kan? Satu hari boleh habis. Tapi bila engkau jadi ahli jet, RM1,000 ni tak boleh habis. Kerana engkau dah boleh guna tabung Sifu ni. Engkau layak untuk dibantu menggunakan Sifu punya tabung. Engkau duduk diam je kat rumah, Sifu yang bergerak guna tabung ni untuk bantu engkau punya network. Build your network. Okay? Jadi seronoklah reject tu dah. Seronok dia reject. Sudahlah duit dia tak pandai habis. Kerana Sifu akan guna tabung. Kedua, dia tak buat kerja pun dia dapat network. Tu. Kan? But Sifu suka kalau tuan-tuan buat kerja juga. Sifu suka. Kan? Seperti mananya pangeran, kawan-kawannya lain, Mariam. So buat kerja tuan-tuan. Ini bahagian tuan-tuan punya kerja. You sponsor people. Ini engkau punya kerja. Yang sebelah sini Sifu punya kerja. Ini jet punya kerja. Sifu punya kerja lah. Sifu yang cari orang letak bawah engkau. Okay. So sini akaun Sifu. 3 ni akaun Sifu, di bawah ni Sifu akan letak orang. Jadi engkau buat kerja engkau juga. Daripada engkau tak buat apa-apa, buatlah. Engkau dapat bonus daripada kerja engkau. Tetapi ada satu aktiviti di sini. Kalau engkau tak berjaya, engkau buat tak berjaya. Tidak apa kerana Sifu Ghani ada sebelah sini. Sifu Ghani ada buat kerja untuk engkau di sebelah sini. Okay? Jadi ada backup for your success. Engkau buat kerja sampai silver je. Tak boleh lebih. Sifu buat kerja kat sini, platinum, engkau diamond. Daripada 3 platinum Sifu punya akaun sini jadi platinum, engkau diamond lah. Kan? Engkau punya kerja tak menjadi, tak apa.
Sifu punya kerja sebagai backup. Jadi engkau smart lah. Smart lah engkau kan. Engkau guna RM1,000 saja dapat benda ini. Kalau engkau guna RM1,000 kat sini, satu hari boleh habis. Okay, jadi asingkan RM1,000 jadi ahli jet. Yang sini kau nak guna puluh-puluh ribu kan, nak pusing satu dunia kan, suka hati kau. Macam tu. So I prefer people like this. Orang yang buat kerja juga dan sifu juga bantu dia dalam jet. Okay. Sebelum habis, masih ada 15 rasanya yang tinggal kosong. Okay. Kepada mereka yang tengah susah duit, sifu saya ada 500 saja. Boleh tak bayar 2 kali? Boleh tak bayar 2 kali? Aku nak ambil satu lot tu, satu jadi jet tu kan. Boleh tidak? Kalau tuan-tuan memang tak cukup 1,000, boleh bayar 2 kali. Bayar 500, next month 500. Okay, sementara masih ada lah. Sementara masih ada. Okay, rasanya habis itu saja untuk malam ni. Kita jumpa esok insyaAllah. Jadi seperti biasa, pasang lagu. Okay, kalau tuan-tuan nak tahu lebih, direct dengan sifu saja, WhatsApp sifu. Kalau tuan-tuan nak tahu pasal apa nama jet, kalau tuan-tuan masih nak tahu pasal jet, okay, sifu dah bagi video, macam-macam video dia sifu bagi kan. Tapi kalau tuan-tuan nak ada benda lagi tak nak tahu, WhatsApp sifu lah, nanti sifu akan bagi maklumat. Okay, ini lagu macam lagu nasyid ni tuan. Ini lagu kerohanian ni. Sambil-sambil kita ni kena ingat juga, ingat mati juga tuan. Ingat yang kita ni bukan kekal di dunia kan. Kita satu hari yang akan mati. Jadi dengar lagu ni.